Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dihimpunkan sekali lagi di dalam rumah Allah sebagai tetamunya. Mudah-mudahan kita berharap nanti apabila kita semua dibangkitkan di padang mahsyar, mudah-mudahan sudilah kiranya Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua lagi menjadi tetamunya, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung bacaan yang berkaitan dengan tajuk keajaiban hati. Kita dah sebut sedikit berkaitan dengan keajaiban hati pada pertemuan yang dulu, dan di bawah tajuk keajaiban hati itu kita dah pun pergi kepada tajuk kecil, iaitu hasutan iblis dalam hati manusia. Hati mengikut fitrah asal boleh menerima hidayah. Oleh kerana hati juga dibekalkan dengan hawa nafsu dan syahwat, ia menjadi tersasar dan menyimpang dari hidayat tersebut. Pertembungan dan tolak menolak antara tentera malaikat dengan tentera syaitan sentiasa berlaku di dalam hati, sehingga pintu hati terbuka untuk menerima salah satu sahaja antara keduanya. Jadi kita ni telah dibekalkan, boleh menjadi takwa ataupun sebaliknya, bersifat dengan sifat yang tercela ataupun bersifat dengan sifat yang terpuji. Kerana pada kita semua ini Allah bekalkan satu ada padanya, iaitu tentera-tentera malaikat, di mana tentera-tentera malaikat ni sentiasa berusaha untuk mengajak kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam masa yang sama Allah juga menyediakan tentera-tentera syaitan, ya,
Allah juga menyediakan tentera-tentera syaitan. Kedua-dua pasukan ini sentiasalah bertembung pada diri kita, kan, sehingga akhirnya mana yang menang? Mana yang menang? Kalau tentera malaikat menang dalam pertembungan itu, maka kita jadi baik, kita akan melakukan perkara yang baik, berjaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tentera syaitan yang menang, kerana kita sebut tadi tentera syaitan, kemudian di dalam hati kita juga dibekalkan dengan nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat ni memang sentiasa mendorong kepada kita untuk buat perkara yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibantu pula dengan tentera syaitan, ataupun tentera syaitan ini mendapat bantuan yang sangat baik daripada nafsu dan syahwat. Kemungkinan besar yang akan menang dalam pertandingan itu ialah nafsu, dan memang itulah yang selalu terjadi kepada manusia. Walaupun manusia ni Allah datangkan kepadanya guru yang sangat hebat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan kitab panduan iaitu Al-Quran, untuk mengajar kita manusia bagaimana untuk kita menjalani kehidupan dekat atas dunia ini, supaya perjalanan kehidupan kita di dunia ini mengikut syariah Islam, berada di atas landasan yang betul, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam perjalanan manusia untuk nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia sering tergelincir daripada landasan yang sebenar. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana tidak menjadikan panduan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak jadikan Al-Quran sebagai panduan rujukan dalam setiap aktiviti kehidupan dia. Maka inilah yang menyebabkan manusia gelincir daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bila manusia tidak berada di atas landasan yang telah ditetapkan oleh Allah, maknanya manusia mengikut jalan syaitan. Depan kita ni dua je, tuan-tuan, sama ada kita mengikut jalan Allah yang telah diajarkan oleh Rasul, ataupun mengikut jalan syaitan. Tak ada di antara manusia ni dia tak ikut jalan Allah dan dia juga tak ikut jalan syaitan. Tak ada, tuan-tuan. Kalau dia tak ikut jalan Allah, ertinya dalam hidup dia berada di atas jalan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah, tuan-tuan, kita belajar, kita menekuni perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama ini, supaya perjalanan kita dekat atas dunia ini adalah perjalanan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mengambil panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya perjalanan kita di atas dunia ini adalah perjalanan yang ditunjuk oleh syaitan. Perjalanan yang ditunjuk oleh syaitan. Baik. Apabila berlaku pertembungan di antara tentera syaitan dengan tentera malaikat, hati ni dia akan jadi dilema, sama ada nak pilih yang mana. Tengok siapa punya marketing lagi hebat. Bukanlah bermaksud kalau tentera malaikat kalah maknanya tentera malaikat itu
tidak hebat dari segi marketingnya. Bukan, tuan-tuan. Kan? Maksudnya dekat sini, kalau hati kita tunduk kepada apa yang diajar oleh tentera syaitan, kalah tentera malaikat, maknanya kita sendiri yang kalah. Kita gagal dalam menjalani ujian dalam kehidupan ini. Sengaja Allah buat syaitan, sengaja Allah buat dunia untuk perkara-perkara ini, memang untuk menghalang kita ni menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Di sinilah ujian dia. Ujian untuk kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kita kena hadapi ujian daripada bisikan-bisikan syaitan. Kita kena mujahadah dalam menghadapi dunia yang sentiasa memikat, dunia yang sentiasa menarik hati kita untuk cenderung kepada dunia. Ya, dunia ni, apa maksud dunia? Dunia ni ialah apabila kita meninggal dunia. Apabila kita meninggal dunia, perkara yang kita tak boleh bawa itulah dunia, tuan-tuan. Tu sebab ulama menyebut bila orang mati ialah orang yang telah meninggal dunia. Sebab yang dia tak boleh bawa waktu mati itulah dunia. Dia ada motor, waktu hidup dia boleh guna motor tu, tapi bila dia meninggal dunia, motor tu tak boleh dibawa sekali masuk dalam lubang kubur. Kan? Kalau masuk dalam lubang kubur bersama dengan mayat, mayat pun bukan boleh guna. Lebih baik orang yang hidup tu guna. Kan? Duit banyak, waktu hidup sayang nak guna, derma pun tak nak, sedekah pun tak bagi, sayang sangat. Tapi bila mati, duit tu tak boleh dibawa. Duit tu tak boleh bawa. Walaupun ada yang pesan, mungkin tak sihat sangat kot yang pesan tu, bubuhlah sikit duit kat dia, buat belanja nanti di alam barzah. Buat menghabiskan boreh je, tak payahlah. Kan? Sebab memang dia takkan gunakan dah duit tu. Walaupun banyak, tinggal je lah pada orang yang hidup ni. Pandailah orang yang hidup tu nak guna macam mana. Sekejap je habis. Lebih-lebih lagi duit pusaka, kejap je habis. Dan kadang-kadang jadi berbalah di antara adik-beradik. Orang-orang yang layak menerima bahagian daripada harta pusaka tu, kalau banyak sangat. Bahkan kalau sikit pun boleh jadi bergaduh juga. Walaupun disebutkan hartanya tak adalah banyak, sekangkang kera je, tapi boleh jadi berbalah. Kadang-kadang besi buruk je, lama dah tak digunakan. Tapi kalau benda tu boleh dimanfaatkan, dan ada nilai keuntungan, dia akan ada yang tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat tu? Macam mana dia boleh dapat ni? Sedangkan waktu sebelum diberi hari tu, besi buruk tu memang satu benda yang tak berguna pun. Jangan buat main dengan harta ni. Walaupun sekadar besi buruk, tapi dia boleh jadi juga punca bergaduh. Disebabkan apa? Syaitan duduk main, hasut, bisik pada manusia ni, bergaduhlah, kan? Bergaduhlah walaupun dengan sebab peninggalan harta yang sedikit. Jadi kita sebut tadi, orang mati ni dah tak boleh buat apa-apa dah. Kehidupan dia di alam barzah ialah bergantung kepada amalan. Kalau dia baik, dia buat amalan soleh waktu hidup hari itu, insya-Allah kehidupannya di alam barzah akan diberi ganjaran kehidupan yang bahagia sampailah hari kiamat. Tapi kalau sebaliknya, tuan-tuan, sembahyang tidak, langgar perintah Allah, menunjuk kesombongan, takbur dia kepada Allah, walaupun dah diberi dah isyarat,
tazkirah yang berupa COVID-19, yang terbaru COVID Omicron pula, dan yang terbaru lagi banjir pula. Masih tak insaf-insaf, masih tak nak sembahyang, masih tak nak tutup aurat, masih degil lagi. Tunggulah, kalau dia mati nanti, dia akan berhadapan dengan balasan kecelakaan ke atas diri dia. Allah menyebutkan perkara ni kepada Nabi kita, lasta alaihim bimusaitir fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu dipertanggungjawab untuk menyampaikan nasihat, dan kalau sekiranya nasihat yang disampaikan oleh Rasul orang tak indah, orang tak terima, janganlah Nabi ni sampai jadi keluh kesah, tidur tak lena, makan tak lalu. Kan Nabi sifat dia begitu, tuan-tuan. Kita pun sama, ada juga sikit-sikit tempiah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagi nasihat kepada seseorang, nasihat pada anak kita, nasihat pada suami, nasihat pada isteri, dia lawan balik, macam mana masa tu hati kita? Mendidih je, berasa nak marah kat dia kan, menggelegak aja, tapi kita sabar, kontrol. Orang lelaki kan dia macho, tapi yang sebenarnya hati dia sedih sangat. Sebab apa? Anak yang dia jaga daripada kecil dengan penuh kasih sayang, yang dia beri segalanya, bila dah cerdik, bila dah besar, ayah ni bagi nasihat tak mau nak terima, dia lawan balik. Mak pun dia lawan, dia peleceh ibu bapa dia. Macamlah abah tu bagus sangat, macamlah mak tu solehah sangat, kan? Macamlah mak tu baik sangat. Memanglah kita mengakulah, tuan-tuan, kita ayah ada silap. Sebab tu ayah pun kena minta maaf kepada anak. Mak pun ada salah, kan? Ada salah dari segi mungkin teguran, nasihat dan sebagainya. Tapi anak ni sepatutnya dia kena ingat, ibu bapa dia adalah seorang motivator yang paling ikhlas di dalam memberi nasihat. Tak ada kaunselor paling ikhlas beri nasihat kepada orang ni, tuan-tuan. Kalau dia kata ikhlas, lepas habis program dia, cakap je, terima kasih tuan atas nasihat tadi. Agak-agak macam mana reaksi dia? Selalunya dia dah akan bagi dah quotation harga. Package A sekian harga, package B sekian harga, package C sekian harga. Itulah ikhlas dia. Dia nak kena menyampaikan nasihat-nasihat selama beberapa jam itu. Ibu bapa bertahun-tahun bagi nasihat kepada anak dia. Ada anak dia bayar 5 sen. Nah abah, kerana abah penat bagi nasihat ke saya, ambil RM1. RM1 pun tak bagi, tuan-tuan. Usah ke 200, kan? Orang lain kita bayar kat dia 100, 500, 1000, 4000, kan? Bahkan ada masjid dia panggil penceramah selebriti dengan satu jumlah bayaran yang sangat besar lah. Mungkin zaman ini mungkin kecil kot, tapi kita dengar tu macam tak munasabah, kan? Wallahu alam. Mungkin jawatan kuasa dia ada satu harga yang telah ditetapkan. Panggil penceramah macam mana pun, ni lah harga dia, kan? Selebihnya banyak program untuk asnaf ni. Ramai asnaf ni menjauhkan diri daripada kita, tak nak bergaul dengan kita, bukan kerana dia tak baik, kerana dia malu nak berkawan dengan tuan-tuan kita yang senang, kan? Dia tak ada duit, takutkan nanti bila dia ni berkawan dengan kita pula perasan macam dia ni nak ngecek duit dia, macam dia nak ngecek duit kita. Sebab tu kita tengok orang-orang miskin ni macam dia tak apa nak berkawan je dengan orang, macam dia tak nak bergaul je dengan orang. Bukan sebenarnya dia tak mau,
Tapi kerana perasaan persangka dia tu kepada orang-orang yang berduit, dan kadang-kadang memang orang yang berduit pun memandang kepada orang yang miskin ni dengan ekor mata je. Itu yang menyebabkan mereka jadi macam tu kan. Dia orang ada baju buruk, mungkin koyak, tengok baju kita, Masya Allah, bersait masing-masing, sudahlah bersait, branded pula, ada cop Lamborghini, Lamborghini kan, baju John Master, ya. Segan dia, tuan-tuan. Program-program untuk golongan ini memang sepatutnya kena diutamakan. Bayangkan kalau dalam Korea ini ada berapa ramai orang asnaf itu. Kalau ditacklekan dia dengan, ialah mula-mula ni kena guna sedikit lah material untuk nak tarik perhatian mereka kan. Bayangkan kalau 100-200 ni memang dia boleh istiqamah menjadi jemaah di masjid. Pesan dekat orang-orang yang macam ni, datang masjid, balik akan ada buah tangan yang masjid sediakan, ya. Bukan masjid cuma sediakan, tapi duitnya ialah daripada poket semua orang Islam dalam Korea, luar Korea dan sebagainya. Datang masjid, ya. Kemungkinan kali ini masjid tak buat dah majlis penyampaian bantuan kepada fakir miskin. Baik datang hari-hari kan, adalah rezeki-rezeki yang lain, barokah hidup, insya-Allah akan mengubah style kehidupan mereka daripada jauh dengan Allah kepada lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah miskin, masjid tak mau datang, tantah tak sembahyang, tantah tak tahu sembahyang kan. Bagaimana nasib dia? Dalam miskin dekat dunia, di sisi Allah pula hina. Kenapa? Tidak melakukan taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesian dekat dia orang, ya. Golongan inilah yang perlu diberi perhatian daripada membelanjakan duit yang besar banyak kepada satu-satu orang yang kita kenali dia sebagai selebriti. Kemasyhurannya sebab tu kena bayar mahal. Tak payahlah, kecuali memang tak ada masalah dari segi mungkin ada personal yang nak sponsor, masjid tak keluar duit, ada personal kan, ada somebody yang tak apa ustaz, tak apa tuan haji, panggil dia ni, berapa bayaran pun tak apa, dia yang akan uruskan bayaran. Okey, itu tak apa, tak ada masalah kan. Tapi kalau menggunakan duit masjid yang disumbang oleh ramai orang untuk bayar dia seorang dengan satu jumlah yang besar, itu kena difikirkan semulalah. Mana-mana masjid yang menghabiskan duit yang begitu banyak untuk mengadakan jemputan kepada penceramah-penceramah seumpama itu kan. Saya harap video ni tak diviralkan. Cukuplah setakat sini saja. Sebab apa kita nak guna hak baki duit lebih tu tadi kepada orang-orang yang sepatutnya lah, asnaf itu, yang perlu di-tackle hatinya, supaya hatinya menjadi dekat dengan kita semua. Baik. Kita sambung balik. Ketika itu pencerobohan tentera lawan terhadap hati hanya berlaku secara menyelinap ataupun mencuri masuk, seperti mana yang difirmankan oleh Allah, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam. Jadi kalau berlaku seumpama ni kepada kita, kena rujuklah kepada orang yang ahli. Jumpalah ustaz sekurang-kurangnya, tanya ustaz, macam mana saya nak buat macam ni ustaz? Saya ni nak buat baik, tapi itulah dalam masa yang sama buat jahat juga. Try tanya balik semula, macam mana cara kita nak rawat. Semua benda ni ada pada diri setiap orang. Pada ustaz yang cakap pun ada. Ustaz nampak cakap baik, tapi kadang-kadang buat juga benda yang tak senonoh kan. Sebab yalah, ustaz pun manusia. Jadi tuan-tuan jangan kata ustaz pun buat macam tu. Kita sebut dah pada pertemuan dulu,
Ustaz yang kita boleh jadikan rujukan ialah ustaz yang menurut jejak Rasul. Kalau ustaz pun tak menurut jejak Rasul, ialah sebab dia ustaz, tapi dia sendiri pun tak mengikut apa yang diajarkan oleh Rasul, ini tak boleh pakai. Kita boleh dengar lah, boleh dengar, tapi tak boleh ambil apa yang dia sebut ni. Jadikan dia sebagai apa? Sempadan. Tapi kalau ustaz tu ikut Rasul, tuan-tuan ikut. Bukan ikut ustaz tu, ikut Rasul. Sebab ustaz tu dia bercakap berdasar kepada apa yang disebutkan oleh Rasul, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasul, dan dia ikut jejak Rasul. Tuan-tuan kena ikut. Ikut siapa? Ikut Rasul, bukan ikut ustaz. Ikut ustaz tak betul. Sebab tu jangan ikut ustaz. Ikut ustaz, kalau ustaz tu tak betul, habis tuan-tuan. Esok dekat hari akhirat nak menyalahkan ustaz, ustaz lah punya pasal. Hak lebih teruk lagi sekali, dia kata syaitan ni yang sebenarnya tipu kita, marah ke syaitan pula. Ya Allah, saya ni tak boleh jadi hamba yang soleh, bukan kerana saya tak mau jadi hamba Allah yang soleh, tetapi kerana syaitan dah punya pasal. Syaitan pula yang dipersalahkan. Syaitan pun akan menjawab balik semula tuan-tuan. Syaitan jawab balik semula pada Allah. Kenapa salahkan dia pula? Dia yang buat dosa, dia salahkan syaitan. Kan manusia ni dia memang sifat dia begitu. Dia akan cari salah orang. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Anak kita sendiri misalnya, dia buat jahat, kena tangkap. Polis tanya, pasal apa buat benda ni? Dia akan bagi jawapan tu dekat polis, sebenarnya saya ni tak dapat kasih sayang daripada ayah, sebab tu sejadi macam ni. Kita pun panggil pula ayah dia. Tuan, anak tuan kata tuan tak beri kasih sayang kepada anak, sebab tu anak tuan jadi macam ni, buat tak baik ni. Apa cerita ni tuan? Boleh bagi penjelasan sikit? Memanglah ustaz, dia kata, betul lah kalau anak saya kata saya tak bagi kasih sayang, kerana dia kata saya ni sibuk cari nafkah untuk nak bagi kat dia, kerja siang malam, pagi petang, tak ada hari cuti. Patutnya anak ni dia kena reti. Dia tengok ayah dia kerja tak berhenti, kan, semua yang ayah dapat tu semua nak bagi dekat anak, bagi dekat adik-beradik dia, bagi dekat ibu dia, kan. Patut dia kena jagalah. Ini tidak tuan-tuan, dia salahkan ayah dia, dia salahkan mak dia sibuk cari duit, kan. Walhal duit tu ayah ambil sikit je, ayah ambil sikit je, yang lain tu semua bagi ke anak. Tengok kos anak-anak yang ada dalam majlis ni, cuba cek balik semula. Kalau berada di pusat pengajian tinggi, berapa ni ayah masing-masing ni kena keluarkan duit belanja, duit yuran dia, duit asramanya, duit mengketedarah dia tu duit top up dia, duit minyak motor dia, semua atas ayah. Pakai motor tu Y suku, duit minta ayah, ayah minyak hitam nak kena tukar dah ni. Ingatkan pakai motor Y suku ni, lepas tu tak cara dah ke ayah dah, tak minta dah duit dengan ayah ni dah tuan-tuan. Nak isi minyak motor ayah duit buat apa? Baru tadi dah bagi 50, ni minyak motor kering, nak isi minyak motor, kan? Ayah duit buat apa pula ni? Nak tukar tayar botak dah ni, bahaya ayah. Ayah juga, semua ayah tuan-tuan, kan? Munasabah dah ayah tu buat kerja pagi petang siang malam, tak ada cuti, sebab yang dia dapat tu dia nak bagi ke anak. Kita ni tuan-tuan, sayang ibu bapa kepada anak ni memang nombor wahid lah, ya. Tak adalah saya jumpa orang saya tak sayang sangat ustaz anak saya ni, ya. Lagilah anak tu anak yang baik, tak buat masalah pada ibu bapa, ya. Lagilah kita ni, ya Allah, sejuknya perut ibu mengandung, ayah pun lapang hati dia, anak tak pernah buat masalah,
sakit jiwa dia, tak sakit kepala dia. Anak ni anak yang baik, ikut, taat, semua apa yang ayah bagi tahu semuanya diikut. Ayah tegur, ucap pula terima kasih, minta maaf ayah sebab saya buat salah, saya dah menyebabkan ayah marah. Anak macam ni lah tuan-tuan, kita boleh tidur lena. Tapi kalau anak yang satu lagi tu suka melawan, suka menentang, kita cakap satu, dia 10, dia condemn ayah, dia condemn mak, itu pun mak ayah sayang. Gimana-mana teringat kat anak ni. Kalau dia kata beli pakaian, bukan kata dia beli pakaian pada anak-anak dia yang baik je, habis semua anak-anak dia beli. Anak yang suka melawan cakap dia, lagi banyak dia beli kadang-kadang. Sambil beli tu, sambil bagi tu, nanti dia nak ingat tengok, awak ni walaupun mak selalu nasihat gitu gini tak nak dengar kan, tengok bagi baju, bagi macam-macam. Tapi anak itulah kadang-kadang mengikut apa, nafsu. Kalau dia nak marah dekat anak ni, sampai dia marah dekat mak ayah ni sampai dia dendam, patut dia bolehlah marah, tetapi tak boleh sampai dendam. Marah 2 minit je. Mak marah pada ayah, anak marah pada mak, marah pada ayah, jangan lama, 2 minit je. Standard lah tu. Kalau ada marah juga di dalam hati kita manusia, anak marah ke mak, anak marah ke ayah, patutnya ayah marah ke anak. Sebab mak marah ke anak sebab apa? Sebab mak dan ayah ni nak anak tu jadi anak yang terbaik di antara anak orang lain. Biar anak dia jadi anak yang terbaik. Sebab tu bila dia tengok anak dia ni macam tak betul berjalan, dia akan bagi nasihat. Tapi kadang-kadang anak salah erti nasihat yang banyak daripada ibu bapa dia tu sebagai beletir tak habis-habis, kan? Beletir tak habis-habis. Mak ni kalau tak beletir macam tak sah. Dia boleh sebut macam tu. Kalau mak dia tak beletir, confirm tidur lah tu. Pergi cek tengok, memang sungguh tidur. Jaga nanti kalau dia jaga. Kalau dia dah bangun daripada tidur, mesti beletir. Sungguh, bila dia bangun tidur, belum bangkit lagi daripada tempat pembaringan tu, celek mata je beletir tu. Ada yang macam tu, sampai anak ni boleh cok mak dia, kuat sungguh beletir mak dia ni. Jadi anak patutnya syukur, terima kasih dapat ibu bapa yang tak jemu-jemu memberi nasihat. Banyak belajar daripada nasihat tu. Patutnya syukur, terima kasih dekat mak. Nak tidur, terima kasih ayah, banyak ayah bagi nasihat hari ni, banyak ilmu saya dapat. Tapi saya minta maaf lah ayah, kalau saya ni masih degil, tak nak ikut lagi. Nak tidur malam jumpa mak, minta maaf lah mak, sebab saya ni banyak sangat buat salah pada mak, yang menyebabkan mak ni punya banyak bagi nasihat. Macam tu sepatutnya anak ni, bukan marah dendam, tulis dekat tilang, tulis dekat bantal, menyampah dengan mak, menyampah dengan ayah, tak cakap kan. Tapi bila dah besar sikit, dia cakap. Dia tak suka pada ibu bapa dia, menyampah dengan nasihat-nasihat yang tak berhenti. Itu silap lah. Dia terhasut dengan bisikan apa tadi, syaitan. Syaitan kata, lawan tu, mak kamu tu bagi nasihat pandai je kan. Dia sendiri pun tak betul berjalan, bagaikan ketam mengajar anaknya berjalan. Macam mana anak ketam berjalan? Ketam jalankan, menyering je. Dia suruh anak dia jalan betul. Itu peribahasa Melayu buat, bagaikan ketam mengajar anak supaya berjalan betul. Tak apalah, walaupun mak nampak macam tak betul, ayah nampak macam tak baik sangat, memang itu sifat semula jadi ibu bapa. Dia nak anak dia jadi orang yang baik, lebih baik daripada dia sendiri. Tanya gangster, kalau ada gangster, try jumpa dia, kamu nak ke anak kamu sebagai gangster macam kamu? Dia mewarisi sifat gangster kamu? Pasti dia akan jawab, saya tak nak anak saya jadi gangster. Saya nak anak dia nak kalau boleh anak dia jadi imam. Dia gangster tuan-tuan, tapi dia nak anak dia jangan jadi gangster macam dia. Cukuplah dia je yang jadi gangster.
Okey. Ayat ini yang kita baca tadi itu membawa maksud syaitan akan bersembunyi, mengundurkan diri apabila seseorang itu mengingati Allah. Tetapi ia amat senang hati apabila seseorang itu melupakan Allah. Syaitan ni kalau kita berzikir, kita ingat pada Allah, dia mula nyorok. Dia tak senang, tuan-tuan. Tapi bila manusia ni lalai, tak ingat pada Allah, tak berzikir, tak berdoa, dia keluar balik. Dia keluar daripada tempat persembunyian dia. Kuncu-kuncu syaitan dalam hati hanya dapat dihalau jika seseorang itu berzikir mengingati Allah, kerana mereka tidak akan menetap dengan tenang dalam keadaan tersebut. Sebab tu dia suruh kita ni sentiasa dalam keadaan suci diri, berwuduk, sentiasa berzikir. Zikir macam biasa tu lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang memang kita di Negeri Sembilan ni memang dah makruf dah. Negeri Sembilan ni negeri yang terkenal dengan ada majlis zikir. Setiap minggu ada majlis zikir. Mana orang yang tinggal dekat Negeri Sembilan ni kalau sebut zikir ni tak ada masalah dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa lagi? Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, ataupun ya bari'u ya bari'u. Banyaklah tuan-tuan. Apa lagi kita selalu sebut? Ya latif ya latif. Terus sebut 10,000. Moga sikit je kan? 2 patah je. Ya latif ya latif. Sibukkan diri dengan zikir-zikir yang mudah ni. Kau nak zikir yang panjang, rasa macam penat kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz kata zikir 100 kali, kita baca sekali pun sempuk dah. Contohlah, agak-agak kalau kita dah baca sekali 2 kali ni macam semput, rasa tak teruskan dah. Berhenti je. 2-3 kali je sempat ustaz. Sebab apa? Sempuk lah ustaz, panjang sangat, nak boleh ke habis. Ambil yang mudah-mudah, ambil yang pendek-pendek. Ya latif ya latif ya latif. Berapa kali sebut? Sebab dia pendek, sebutlah 10,000. Takkan dah lah ya latif sebut 100. Tak apalah, untuk mula-mula ni ya latif 100, esok 200. Hari Isnin kita start, kan? Hari Isnin kita start 100 ya latif. Hari Selasa tambah lagi 100, jadi 200. Hari yang ke-7 700. Hari yang ke-8 macam mana ustaz? Terpulanglah. Kalau hari yang ke-8, sebab kita ada 7 hari, sehari 100, makin lama makin naik sampai hari yang ke-7 700. Maintain lah 700 tu sampai bila-bila. Kalau 700 ni berasa macam sekejap sangat lah ustaz. Sebab ialah bila kita dah selalu sebutkan, lidah pun dah jadi smooth. Bila smooth, lancar macam kereta baru kan, tekan minyak tu meluncur je. Tambahlah jadi sampai 1,000, 5,000, 10,000, insya-Allah. Tuan-tuan, kita buat yang mudah, yang mudah-mudah ni. Sebab apa? Kita tak nak beri ruang kepada syaitan masuk dalam diri kita. Bila dia masuk dalam diri kita, dia yang akan operate urusan kehidupan kita, urusan gerak-geri anggota badan kita, semua dia yang operate. Patutnya kita yang kena operate, kita yang kena monitor, sebab ni tubuh badan kita. Tetapi kerana tadi cuai, lalai dan sebagainya, orang lain yang monitor badan kita. Ibarat kalau kita duduk rumah tu rumah kita, tapi orang lain yang monitor pengurusan dalam rumah kita tu ialah orang lain. Kita nak pergi bilik air, kena tanya dia dulu, boleh tak saya nak masuk bilik air? Dia kata nanti kejap, pukul 2 nanti orang masuk. Kita ni dah sakit perut dah, sedangkan tu bilik air rumah kita. Kita rasa haus lah, nak pergi buat air lah, tanya dengan dia dulu, boleh tak saya nak pergi ke dapur nak buat air? Dia kata mana boleh, kan ada time dia, pagi besok orang minum. Betul tak cara dia macam tu tuan-tuan? Tak betul lah. Rumah kita ikut kita lah, nak buat air masa mana pun. Betul tak? Rumah kita ikut kita lah, kita nak duduk kat mana pun. Tapi kalau dah yang monitor tu orang lain,
Kita nak duduk sini, dia kata jangan duduk sini. Sini orang tertentu je boleh duduk. Habis tu saya nak duduk kat mana? Duduk kat tangga, dia kata. Tidak pun duduk bawah tangga. Nak sabar tak tuan-tuan? Rumah kita dia suruh kita duduk bawah tangga. Tidak boleh suruh kita duduk depan pintu bilik air. Tu je yang dia kata yang layak untuk kita. Sedangkan tu rumah kita. Tetamu datang rumah kita, dia merentah kita. Ustaz buat air air fresh orange. Tidak pun dia suruh buat air teh tarik buih kat bawah. Weh, melampau tuan-tuan. Tetamu datang bagi arahan macam tu. Tetamu datang ikut kita lah, tuan rumah nak buat air apa? Nak keluarkan air sejuk. Tetamu kena terima lah air sejuk je. Alhamdulillah air sejuk kan. Air TO, alhamdulillah, terima kasih lah awak ni faham sangat, saya memang peminat TO. Walaupun dia tak minat TO, tapi kerana dah tu TO tu, sebab dia susah sikit dari segi penyediaan dia kan. Tu bergantunglah pada tuan rumah. Kalau kita datang tuan rumah tak hidangkan air pun alhamdulillah, tak ada rezeki kita minum air kat rumah kawan kita. Kita datang duduk setengah jam, dia tak bawa keluar air, pandai-pandai lepas tu minta diri. Jangan tunggu lagi. Macam tu ya, ini dah merentah tuan rumah. Aku datang ni, buatlah nasi ayam, pergi tangkap ayam, sembelih ayam, aku nak makan nasi lauk ayam hari ni. Kan itu dah menyusahkan tuan rumah. Sebab dalam agama kita ni tidak boleh sampai menyusahkan tuan rumah. Kalau kita datang ke ziarah kepada rumah sahabat ni, jangan sampai menyusahkan tuan rumah tu. Kalau boleh sambil-sambil datang tu bawalah biskut ke, susu ke, beras ke. Makna kalau dia nak hidangkan makanan ada beras, dia nak buat air ada susu, ada gula. Dia nak hidangkan biskut, biskut pun ada. Tidak menyusahkan dia. Dia hidangkan balik apa yang tetamu bawa. Menjadi kesukaan walaupun sekadar itu saja tuan-tuan. Bukan semestinya bawa biskut satu lori. Bawa biskut sebungkus pun orang, ya Allah, susah-susah je ustaz datang bawa biskut. Contoh kan. Walhal biskut sebungkus tu hak kita beli sebulan dah kan. Kita beli banyak, stok simpan satu bonet kereta. Sambil-sambil jalan tu bawalah sebungkus. Itu pun ya Allah sukanya macam dia dapat selori biskut. Seronok tuan-tuan kan. Itu yang sepatutnya. Kalau datang menziarah itu bukan menyusahkan orang tuan rumah itu. Dalam masa ziarah ni minta itu, minta ini, duit apa pun tak bagi. Contoh kan, menyebabkan jadi susah. Baik, jadi itulah serba sedikit yang kita sempat kongsikan pada pertemuan malam ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan kongsikan bacaan berkaitan dengan pintu masuk syaitan ke dalam diri kita manusia ni. Syaitan ni dia tak boleh nak masuk kalau tak ada pintunya yang terbuka, melainkan kita owner yang buka pintu, kita tuan badan ni yang buka pintu. Bukan saja buka pintu kepada syaitan, bahkan mempersilakan syaitan, silalah masuk. Mana lagi yang lain kan. Syaitan datang sendirian, dia tanya, ajaklah sesaudara mara datang semua. Itu yang sedap dia buat. Dia buat negeri negara dalam tubuh badan manusia. Bukan kata buat kemah aja, bukan kata berkemah aja dalam badan manusia ni, bernegara dah dalam badan ni. Bayangkan kalau dah syaitan yang buat negara dalam badan manusia ni, manusia tu nak jadi macam mana tuan-tuan? Ini insya-Allah kita akan share pada pertemuan yang akan datang. Pintu-pintu syaitan yang menyebabkan syaitan boleh masuk tu apa? Benda ni semua ada pada kita manusia, pada kita yang bernama manusia ni. Jadi kita tengok nanti, bolehlah kita bila kita dah mengenali, oh rupanya pada ustaz pun ada pintu tu ya. Contoh kan, pada kita ada pintu tu supaya kita dapat merawat dia. Lepas ni kita nak readykan dengan kunci supaya syaitan tidak mudah dapat masuk ke dalam diri manusia untuk meneruskan
misi dan visi syaitan untuk menyesatkan manusia ni. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita bukan sasaran yang syaitan boleh tipu. Syaitan memang cuba tipu kita, tapi kita berharap sangat dengan bantuan daripada Allah bahawa kita bukan orang yang mudah-mudah syaitan nak tipu kita, nak cong kita, ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.